Yang saya hormati Dr. Nani, Cik Nur Syamina, Cik Ahmad Zaki, Cik Dayah, Dr. Yuno, Cik Mulkan, Mr. Ravi, terima kasih datang. Puan Izwanon, walaupun semalam ada ada musibah berlaku, teruskan juga datang ke betul, terima kasih. Puan Nora, Encik Nipah, barisan JU serta para guru sekalian. Okey, saya nak pinjam dalam 10 minit je lagi untuk teruskan pembentangan. Walaupun suara saya tak semerdu Puan Izwano tadi, kan, tak senyaring Encik Ahmad Zaki, kan. Last kali dia bucak, maksudnya dia habislah apa yang dia terpendam dalam perut dia tu kan. Okey. Jadi saya pinjam 10 minit je untuk tajuk seterusnya. Okey, ni. Okey. Okey, sebelum kita mulakan untuk slot saya, untuk uji lari ini, saya difahamkan pihak sekolah telah pun menerima surat makluman untuk uji lari kita dijadualkan pada 15 Ogos sehingga 20 September. Kan? Jadi kalau kita ikutkan di situ, kita dah ketinggalan 1 minggu, betul tak? Jadi kita bermula minggu hadapan lah. Jadi bermula minggu hadapan, guru besar setiap sekolah pun dah memberi persetujuan bermula pada setiap Isnin. Okey, setiap Isnin bermula pada minggu depan 7.45 pagi sehingga 8 suku, 8.15 pagi untuk kita buat uji lari perbincangan kelas. Okey, moh bincang. Bentong tadi kata-kata moh bincang. Jadi bermula pada minggu hadapan. Jelas cikgu Bermula pada minggu hadapan, hari Isnin, setiap guru besar pun dah memberi persetujuan 7.45 sehingga 8.15 pagi. Itu untuk uji lari bagi moh bincang ataupun perbincangan kelas. Jelas Boleh Okey, kita teruskan lagi. Jadi kalau tadi kita dah mendengar slot daripada Puan Izwano dan juga Encik Ahmad Zaki. Okey, apa yang kita nak simpulkan di sini? Peranan kita lah. Peranan kita sebagai guru, khususnya guru kelas untuk kita menjayakan projek seperti yang Tuan KPPD kita maklum pada hari Selasa. Kita membawa satu tanggungjawab yang besar kerana program negara. Berjayanya kita bentuk, maka projek ini akan diteruskan selepas tahun 2025. Okey, besarnya peranan kita. Mengapa kita terpilih? Itu saya tak nak beri penerangan lah. Tapi apabila orang dah beri peluang kepada kita, nak tonjolkan diri. Cikgu Bentong bahawa Cikgu Bentong ni boleh. Bentong terus mara. Jadi dia beri peluang. Daripada 14 buah negeri, kita salah satu negeri yang dipilih. Daripada 14 buah daerah di seluruh Pahang, Bentong dipilih. Daripada 38 buah sekolah, 5 sekolah yang dipilih. Jadi hebatnya tuan-tuan ni. Jadi itulah besarnya peranan kita untuk kita menjayakan projek ini. Okey, sebelum saya teruskan lagi peranan guru. Okey, mungkin cikgu tertanya kan, mengapa projek makmur ini dijalankan? Okey, mengapa projek makmur ini dijalankan? Mengapa dilakukan? Okey? Sebab kita dah sedia maklum di sekolah pun kita dah terak nilai itu dah lama, betul tak? Dalam falsafah pendidikan negara kita pun dah ada, betul tak? Jadi mengapa perlu lagi? Betul kan? Jadi ramai yang menimbulkan persoalan sebegitu. Okey? Senang je, simple saja. Alasan dia adalah untuk kita memartabatkan lagi, meningkatkan lagi, memperkasakan lagi nilai-nilai yang sememangnya kita dah ada. Kita dah ada dalam silibus kita, dah ada dalam falsafah pendidikan kebangsaan kita. Kenapa? Ininya. Kita rakyat Malaysia khususnya semakin hari semakin hilang nilai-nilai murni yang perlu kita amalkan, kita terapkan. Tak payah pergi jauh lah. Minggu lepas, betul Ali? Perhimpunan RAZ di Terengganu berjaya. Ini projek negara menghimpunkan peminat-peminat motosikal dari seluruh negara. Berkumpul di situ, berjaya. Pelbagai bangsa, Melayu, Cina, India, asli semua ada.
peminat motosikal. Yang gagalnya, kan, hari Ahad semua dah balik sampah sarap. Tak tahu berapa lori. Tadi Encik Ahmad Zaki dah kata, bersih sampah, bersih sepah, betul tak? Tapi yang berlaku di Terengganu, sampai hari ni tak habis lagi clear sampah. Itu masalahnya. Kita percaya, tapi gagal dari segi amalan kita. Okey, saya ambil contoh satu lagi sebelum saya teruskan. Kita percaya melangkah ke Piala Asia. Betul, Dr. Encik Rafi, Cikgu Rafi ya? Piala Asia bola sepak. Setelah 44 tahun, kita percaya. Hebatnya kita. Saya pergi tengok Malaysia dengan Bangladesh. Kita punya semangat berkobar-kobar. Kita percaya. Yang gagalnya apa dia? Keluar saja penonton, sampah sarap dalam stadium tu penuh. Jadi itu sebenarnya, saya rasa itulah sebabnya mengapa Makmur ini diperkenalkan. Okey, Makmur ini diperkenalkan. Dan perlu kita cikgu-cikgu bentuk ini jayakan dalam kalangan para pelajar kita. Boleh ya? Okey, kita tengok slide lah pula. Okey, peranan guru. Okey, balik kepada yang telah Encik Ahmad Zaki terangkan tadi. Prinsip utama makmur kita perlu hayati. Okey, kita perlu hayati bersama. Pembelajaran melalui pengalaman, beri pendedahan kepada pelajar, belajar cara pengalaman mereka. Okey, kutip sampah. Bukannya kita saja kutip sampah, biar pelajar itu kutip sampah sendiri. Okey? Yang kedua, motivasi. Kenapa jadi gitu? Tak apalah, boleh saya teruskan? Ke suara saya sedap sangat ni? Kan? Okey? Motivasikan diri. Okey, motivasikan diri dan juga peluang sama rata. Okey, itu 3 prinsip utama. Okey, yang telah diberi penerangan oleh Encik Ahmad Zaki tadi, kita perlu hayati bersama. Tanggungjawab kita sebagai seorang guru untuk menjayakan program makmur. Prinsip utama makmur ini kita perlu hayati dan kita perlu kuasai, kita perlu dalami dan kita perlu lakukan di pihak sekolah, di sekolah nanti. Boleh Okey, next one. Kita try slide yang kedua macam mana? Jadi macam ni juga ke? Okey tak. Yang tu je. Okey, mungkin itu bahasa lain kot. Okey, yang kedua, perkara yang kedua kita perlu kuasai, kita perlu dalami, kita perlu hayati ialah kriteria aktiviti makmur. Apakah kriteria yang kita perlu lakukan, kita perlu fahami untuk kita melakukan aktiviti makmur di sekolah. Okey, kita lihat di situ belajar daripada kesilapan. Maksudnya kalau pelajar buat salah ketika perbincangan kelas tu, kita janganlah tu marah. Okey, biarlah pelajar belajar daripada kesilapan. Contoh minggu lepas SK Sungai Marung. SK Sungai Marung kita lihat bagaimana pelajar-pelajar dia menjalankan aktiviti moh bincang ataupun perbincangan kelas. Okey, Cikgu Ain tengok je. Kan, pelajarnya ada yang tulis SU-nya tulis sengit sampai mengiring gini kan. Jadi biarlah. Okey. Jadi ada pelajar ketika diberi pilihan untuk diambil jadual bertugas, okey, jadual bertugas harian. Ketika buat pemilihan, hari Rabu 2 orang je. Daripada 25 orang, 2 orang je nak masuk hari Rabu, 2 orang kan. Jadi cikgu hari kita biarkan dahulu. Tak terus marah kepada pelajar. Kenapa hari Rabu ni 2 orang je? Tak ada. Biarkan pelajar pilih dahulu. Kenapa hari Rabu 2 orang je bertugas? Okey. Jadi itu maksudnya biarlah pelajar itu belajar daripada kesilapan. Okey. Yang kedua, dorongan ke diri murid. Biar murid, kita dorong murid untuk luahkan apa yang murid itu nak luahkan kepada kita, khususnya ketika perbincangan kelas. Sebab saya dahulu pun guru, saya cikgu 20 tahun. 3 sekolah yang berbeza, Felda, sekolah rancangan khas dan juga sekolah last kali SMK Kaimun, sekolah pelbagai bangsa, majoriti pelajar Cina. Okey, dalam kelas ni saya sendiri pun samalah kan. Kita dalam kelas kita tengok yang pertama, yang mana yang pelajar tu nampak aktif, betul tak? Yang kedua kita tengok yang mana comel, betul tak? Betul tak? Kita sendiri kan, mesti kalau jegal lelaki ni mesti dia angguk kan. Kita tengok yang mana nampak comel, yang mana nampak handsome, betul tak? Itu yang kita otak kita ni automatik terpandang kan. Jadi kita kadang-kadang tak nampak yang mana pelajar tu cekeding je kan.
Tak, saya kata tak semua Kak Nora. Saya rasa mungkin. Okey. Jadi sepatutnya itu tak berlaku lah. Kita sebagai guru, kita kena beri peluang sama rata kepada pelajar. Maksudnya pertama kita bersoal jawab dengan pelajar ketika sumbasaran, kita nak cepat, nak habis silibus, betul tak? Kita pilih je yang mana pelajar yang selalu sangat jawab. Selalu sangat boleh menjawab apa soalan yang kita tanya. Kita kadang-kadang, kita abaikan, terlepas pandang pelajar yang tak menjawab, yang diam dalam kelas, tak menyampuk apa yang kita belajar, apa yang kita mengajar, itu kadang-kadang kita terlepas pandang lah. Jadi sepatutnya perkara ini tak berlaku. Okey, kita beri dorongan kendiri kepada murid untuk ketika mengajar, ketika kita sumbasaran apa saja dan aktiviti dalam kelas, kita beri dorongan kepada murid. Yang ketiga, ini peluang sama rata, peluang untuk semua murid. Yang saya katakan tadi, jangan buat seperti yang saya katakan tadi kan. Beri peluang sama rata kepada murid-murid kita. Okay? Dalam kelas ni, dia ada pelbagai latar belakang. Pelbagai budaya, pelbagai bangsa, pelbagai latar belakang. Okey? Saya ambil cerita sikit sebab petang ni kan. Dulu saya SMK Rabi Lot. SMK Rabi Lot 2001 sampai 2007 bersama dengan Cik Hanifah. Okey. Jadi kita kadang-kadang ada mengajar kelas yang di depan. Ada mengajar kelas yang di belakang. Betul tak? Kita kadang-kadang dalam otak kita ni selalu sangat kita dah ingat pelajar kelas yang di depan. Kadang-kadang kita yang kelas di belakang pun nama pun kita tak ingat. Kadang-kadang saya tak kata selalu kan. Padahal apabila mereka ni dah menjadi pelajar, apabila mereka dah bekerja, contoh saya kan, nak repair rumah, saat kita, anak murid kita yang kelas belakang inilah yang bekerja sebagai wireman, betul tak? Plumbing, tukang paip. Pelajar kita kelas yang di belakang-belakang inilah. Jadi saya sekarang ni, sampai sekarang ni, kalau paip bocor, telefon anak murid saya, datang rumah saya bocor lah, ke ada kat mana? Saya ada kerja cikgu, tak apa, 10 minit lagi saya sampai. Nak ceritanya, kan, kita tak tahu masa depan pelajar ni macam mana. Jadi, ketika dalam kelas itu, ketika di sekolah, berilah peluang sama rata kepada pelajar sebab kita tak tahu apabila mereka dah bekerja nanti, mereka inilah, kelas belakang ini kebiasaannya yang banyak memberi pertolongan kepada kita. Daripada jauh tu dah tegur, Cikgu Zu. Kan? Padahal kita support dia, kena menampar apa pernah ada kan. Kelas belakang, kan? Jadi kita kadang-kadang tak memberi peluang yang sama rata kepada para pelajar, khususnya kelas-kelas yang di belakang lah. Jadi nasihat saya, peluang untuk semua murid itu sebenarnya wajar kita berikan. Okey, boleh Okey, itu dua perkara utama yang saya rasa wajib ataupun perlu kita hayatilah, perlu kita hayati dan perlu kita amalkan untuk kita menjayakan aktiviti makmur di sekolah. Okey, seterusnya. Okey, ini peranan guru prasekolah. Peranan guru prasekolah dalam merealisasikan projek makmur. Okey, kenapa prasekolah? Kenapa prasekolah? Kerana bermula dengan prasekolah lah. Kan? Pelajar-pelajar 5, 6 tahun, okey, bermula dengan prasekolah. Abaikan tulisan tu. Ke tukar lain. Okey, prasekolah bermula dengan prasekolah. Okey, kalau Cik Zaki kata tadi perbincangan kelas, kalau prasekolah dia tak adalah perbincangan kelas, dia ada kaedah lain, dia ada cara lain. Okey, jadi prasekolah ini dia ada aktiviti yang tersendiri. Okey, sebab kami para JU dah pergi pergi melihat senario yang berlaku di SK Lebu, SK Bilut. Okey, bagaimana proses pembelajaran prasekolah itu berlaku kan. Jadi apa yang kami perhatikan, apa yang kami lihat di situ, proses pembelajaran projek makmur itu dah ada sebenarnya di prasekolah. Cuma bagaimana kita nak beri penambahbaikan. Itu saja. Okey, kita lihat mengapa prasekolah ini dianggap penting untuk menjayakan projek makmur. Yang pertama, guru itu sebagai pengganti ibu bapa. Okey, di sekolah guru itu sebagai pengganti ibu bapa. Okey, murid didekati dan mesra. Okey. Kalau dahulu kita kalau cikgu disiplin kan, dengan kasut je kita dah takut, betul tak? Takutnya kita kepada guru disiplin. Saya pernah jadi guru disiplin kan. Jadi takutnya kita, okey, kepada guru disiplin. Sampai nak senyum di sekolah apa sampai sayang sangat kepada senyuman tu. Sebenarnya salah. Okey, sepatutnya guru itu
mudah didekati dan mesra. Okey, sebab tu saya tertarik dengan cikgu-cikgu prasekolah ni. Cara mereka bagaimana mendekati pelajar, memang saya respect lah. Bagaimana mereka nak tackle pelajar-pelajar yang umur 5, 6 tahun ni. Saya respect pada guru prasekolah lah. Mereka boleh tackle budak untuk prasekolah ini untuk bersama-sama di dalam aktiviti kelas. Okey. Ini bagi mengelak murid prasekolah berasa takut dan tidak selamat. Okey, itu yang pertama, peranan guru prasekolah. Yang kedua, mewujudkan suasana bilik darjah yang ideal. Kalau kita pergi ke mana-mana sekolah yang ada prasekolah, bukan kebanyakan, saya rasa semualah, prasekolah bilik ataupun bilik darjahnya memang cantik lah. Memang ideal, memang kita tengok colourful, macam-macam dia punya ada dekat dinding tu. Okey, jadi suasana bilik darjah yang ideal. Okey, kenapa? Untuk mewujudkan persekitaran yang sesuai untuk memilih sendiri permainan dan aktiviti. Okey, prasekolah bilut ada tak sini? Prasekolah bilut? Ada? Prasekolah SK bilut? Saya pergi bulan puasa ketika nak raya, betul tak? Murid-murid dia ajar membuat kuih raya. Pelajar tahun 5, tahun 5 ke tahun 6 6 tahun kan? Okey. Tahun 5 pula 6 tahun. Kita dah terbalik dah. Okey, membuat biskut raya. Jadi saya tengok, memang budak excited lah. Budak umur 6 tahun buat biskut raya. Jadi digabungkan dengan suasana persekitaran yang kelas yang kondusif, yang idea saya, jadi boleh menarik minatlah pelajar ke sekolah. Okey, yang ketiga tu mengintegrasi aktiviti yang saya katakan tadi, membuat biskut raya di sekolah. Okey, yang keempat, memberi peluang sama rata kepada semua murid. Tak kira lah dia tu anak siapa, anak cikgu ke, anak siapa-siapa sajalah, kita beri peluang kepada semua murid. Kemudian aktiviti berkumpulan. Kenapa penting aktiviti berkumpulan? Okey, sebab apabila mereka naik ke tahap yang lebih tinggi, ke sekolah menengah, ke peringkat universiti sekalipun, aktiviti berkumpulan itu adalah sesuatu yang penting. Okey, jadi perlu diterapkan, perlu diberi pendedahan di peringkat prasekolah lagi, aktiviti berkumpulan tu. Okey, khususnya untuk menyelesaikan aktiviti tugasan kumpulan. Okey, ini yang paling penting ni. Okey, kita kadang-kala kurang hilang kan rasa sabar ni. Saya sendiri pun kalau tak sabar kan, mulalah nak naik tangan lah, nak naik kaki lah, betul tak? Jadi itu dulu, sekarang ni jangan. Pelempang budak kan, masuk lokap kita. Kan? Jangan main-main. Jadi, cikgu ni kena banyak sabar lah. Kena banyak sabar. Yang terbaru, kalau kita dipanggil mengintip media sosial, macam mana? Saya pun tak faham dia punya istilah kan. Mengintip media melalui media sosial itu dianggap sebagai bully. Saya pun tak tahu, kan malam tadi berita, betul tak? Macam mana tu istilah tu? Mengintip melalui media sosial. Itu juga dianggap bully. Kan? Kita pun macam mana tu istilah dia macam tu kan? Jadi kita sebagai guru ni perlu sabarlah. Sabar setakat mana yang kita boleh sabar lah. Tapi sebenarnya kena sabar sebenarnya. Okey, next. Okey, ini peranan guru secara keseluruhan ya. Tadi melalui prasekolah. Ini peranan guru dalam merealisasikan projek makmur, khususnya 5 sekolah rintis ni. Okey, 5 sekolah rintis ini. Okey, jadi ini peranan guru untuk kita bersama-sama realisasikannya, untuk kita jayakannya. Yang pertama, guru memberi peluang kepada murid belajar melalui pengalaman. Sebab itu, kita perlu jayakan aktiviti perbincangan kelas ni, moh bincang ni. Okey, jadi kita gunakan bermula pada minggu depan. Kita tadi dah beri pendedahan bagaimana kita nak laksanakan. Jadi, kita rancang elok-elok dan beri peluang kepada semua murid untuk belajar daripada melalui pengalaman, khususnya perbincangan kelas untuk kita lakukan pada minggu hadapan tu. Okey, yang kedua, tadi kan, apa-apa saja sentiasa memuji, memberi kata semangat. Jangan kita rendahkan semangat pelajar-pelajar kita tu. Okey, beri dorongan kepada mereka, sentiasa beri dorongan kepada mereka. Okey, untuk berjaya ni, kita sebenarnya bukan setakat pelajar, kita sendiri pun kalau kita buat apa-apa, kita nak pujian, betul tak? Orang puji setidak-tidaknya terima kasih, kan? Tak perlulah dipuji, engkau ni handsome, macam semalam kan Cik Mulken dipuji handsome kan? Jadi
Kita nak perlu kepada pujian ataupun kata-kata semangat. Okey. Yang ketiga, guru sentiasa memberi galakan. Sentiasa memberi galakan kepada para pelajar. Okey, itu peranan kita yang ketiga. Yang keempat, guru sebagai facilitator. Okey, ataupun pembimbing. Okey, sebab di sekolah kitalah yang perlu bimbing. Okey, kita memang tugas kita adalah untuk membimbing para pelajar, untuk mendidik para pelajar. Jadi itulah tugas kita. Okey, tugas hakiki kita. Okey. Yang last kali, guru mewujudkan iklim kelas yang selamat, selesa, mesra, menggembirakan, aman dan inklusif. Okey, itu peranan guru. Okey, sebab Encik Zaki kata tadi, saya rasa saya tahu sekolah mana tu kan. Hari Isnin je budak berkobar-kobar nak pergi sekolah. Tapi sampai pintu pagar dah kena rotan dah. Kenapa? Pelajar ni rambut panjang lah dengan seluar ketat sendak sekali. Pelajar semangat nak pergi sekolah tapi dah kena rotan di pintu pagar. Jadi pelajar dah selalu kena marah ketika perhimpunan, lama kelamaan. Hari Isnin je 50% je pelajar datang ke sekolah. Okey. Jadi gurulah yang mewujudkan iklim sekolah yang kondusif, yang selamat dan sebagainya. Okey, itu peranan guru. Okey, dalam merealisasikan projek makmur. Okey, next. Okey. Ini juga yang perlu dilakukan oleh guru, sentiasa bersabar. Tengok 3 petang. Kita sekarang ni dah hampir 4.30. Sabar cikgu, 3 hari esok last. Okey, kena bersabar. Sentiasa bersabar. Okey, sentiasa positif dan senyum. Petang ni tak berapa dah nak senyum dah gayanya. Okay. Betul tak? Tak berapa nak senyum dah. 4.30 ni. Biasa 4.30 ni kita tidur kan. Okay. Tak berapa nak senyum dah. Okay. Tidak membuat sebarang andaian terhadap sesuatu pendapat atau jawapan murid. Okay. Kita andaikan bahawa pendapat pelajar itu daripada hati mereka yang ikhlas. Hati mereka yang ikhlas. Jadi kita tak membuat sebarang andaian yang tak tepatlah berkenaan dengan pendapat pelajar ataupun jawapan pelajar. Okey, beri pujian dan galakan kepada murid. Ini sentiasa. Okey, apa sahaja carangan kita beri tepukan, kita beri pujian. Okey. Yang seterusnya percaya dan yakin dengan murid. Pak Izwanul kata tadi tak yakin kan? Tak yakin dengan pelajar kita. Okey, kita kena yakin, percaya dan yakin dengan kemampuan murid kita. Okey. Yang seterusnya, murid tidak takut membuat kesilapan. Salah sikit kita marah. Salah sikit kita rotan. Salah sikit kita denda. Jadi, kita kena pastikan, kita walaupun murid melakukan kesalahan, kita kena tegur dengan cara yang betul lah. Okey, kita lebih kepada memberi galakan daripada mengenakan hukuman kepada para pelajar. Okey, murid berpeluang membuat keputusan sendiri. Okey, beri peluang pada murid membuat keputusan sendiri. Okey, apa saja keputusan, kita hormat keputusan yang diberikan oleh pelajar kita. Walaupun kita rasa tak berapa nak tepat, tak berapa nak betul. Alah setakat mi goreng cik kata tadi kan. Tapi kita hormatlah pendapat yang diberikan oleh para pelajar kita. Okey. Ini yang penting. Murid bergilir-gilir dalam melakukan tugasan. Okey, dalam kelas tu kita ada agihan tugas harian. Jadi pastikan murid bergilir-gilir dalam membuat tugasan. Tetapi contoh tadi kalau pengawas, tak bolehlah kita bergilir, betul tak? Kita lantikkan setahun sekali kan? Sebab kita melibatkan, kena beli pakaian kan? Apa-apa saja. Jadi murid bergilir-gilir dalam tugasan itu, dalam tugasan yang tertentulah. Okey, dengar dan galakkan murid untuk bebas menyampaikan pendapat mereka. Dan last kali, guru sebagai facilitator. Okey, next. Okey, last. Sabar, berikan masa, konsisten, flexibility. Okey, saya rasa itu saja. Untuk yang terakhir, masa pun dah 4.30. Okey, peranan guru. Okey, ada apa soalan ke cikgu? Tak ada kan? Sebab 4.30, betul tak? Okey, saya rasa itu saja daripada saya. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum.